Tajuk yang diberikan kepada saya sebenarnya satu tajuk yang berat. Tajuknya Quran Saintifik. Saya rasa pada pagi ini saya nak menyampaikan pintu gerbangnya sahaja. Sebab jika kita masuk betul-betul kepada tajuknya, saya bimbang. Tuan-tuan dan puan-puan akan bosan, malah saya bimbang impaknya tidak seberapa. Sebab sains satu hal yang khusus, Quran satu hal yang berbeza. Bagaimana nak kita wujudkan jembatannya? Ia bukan mudah untuk kita terangkan. Justru saya sekadar meminta izin pada pihak penganjur, tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini saya akan membawa tuan-tuan dan puan-puan memasuki pintu gerbang kepada tajuk ini. Kemudian untuk perincian, jika diizinkan, saya nak mencadangkan bacalah tulisan Dr. Daniel Zainal Abidin yang kerdil yang bertajuk Quran Saintifik. Itu perinciannya. Hari ini ada pameran buku di Masjid Kasim. Boleh beli di sana insya-Allah. Saya diberitahu tentang itu. Boleh promosi buku pula dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak masuki pintu gerbangnya. Sebenarnya Al-Quran merupakan satu kitab yang unik. Kalau kita mengatakan ia kitab yang unik pun tidak adil terhadap Al-Quran. Sebab kalimat unik itu kalimat yang tidak menceritakan kehebatan Al-Quran secara yang sebenarnya. Kalimat yang perlu kita sebutkan ialah Al-Quran merupakan mukjizat. Mukjizat hanya diberikan kepada insan pilihan, yaitu Rasul-Rasul alaihimus salatu wassalam. Jika manusia diberikan kepelikan, manusia biasa maksud saya, ia tak boleh dinamakan sebagai mukjizat. Ia mungkin dinamakan sebagai karamah, kemuliaan dan seumpamanya, itu boleh dengan syarat-syaratnya yang tertentu. Tetapi kalimat mukjizat ataupun divine miracles hanya boleh diungkapkan bila anugerah yang luar biasa itu diberikan kepada Rasul-Rasul alaihimus salatu wassalam. Contohnya tongkat Nabi Allah Musa bertukar menjadi ular. Itu mukjizat. Contoh Nabi Isa alaihi salatu wassalam mampu menghidupkan orang yang mati. Itu mukjizat. Semua Rasul ada mukjizatnya. Dan ulama mengatakan secara rasminya kesemua mukjizat Rasul sebelum ini tamat dengan kewafatan Rasul-Rasul itu. Dalam bahasa mudah, tongkat yang bertukar menjadi ular hanya bertukar menjadi ular di tangan Nabi Allah Musa. Dengan kewafatan baginda, tongkat tidak akan bertukar menjadi ular sampai ke bila-bila. Lantas mukjizat Rasul tamat dengan kewafatan Rasul-Rasul itu. Itu pendapat ulama dan ia merupakan pendapat yang muktamad. Kecuali satu mukjizat. Mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang saya maksudkan itu ialah Al-Quranul Karim. Al-Quran mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah. Hanya satu mukjizat saja yang tidak tamat dengan kewafatan Rasulnya, yaitu Al-Quran. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, tetapi mukjizat Al-Quran tidak tamat. Ia kekal wujud sampai ke bila-bila, sampai ke hari kiamat maksudnya. Itulah kelebihan mukjizat yang bernama Al-Quran. Dan kita menyatakan demikian bukan sebagai pandangan, tetapi sebagai pegangan. Di Malaysia, ini ungkapan yang sering saya ulang-ulangi. Bezakan pandangan dengan pegangan. Ramai orang terpengaruh dengan pandangan.
Saya tak suka pandangan. Saya tak suka dengar pandangan. Sebab itu kadang-kala kita lihat orang-orang fanatik dengan ustaz dan ustazah tertentu. Dia ada gurunya. Fanatik sungguh, ta'assub betul dengan gurunya. Saya mengatakan, you all did not understand Islam. That is not the way Islam is being propagated. Itu bukan cara Islam disebarkan. Jika lahir ta'assub kita pada seseorang guru, kita sudah salah. Nak belajar dengan guru khusus, tak apa. Ta'assub ini dilarang. Sebab kadang-kala ustaz-ustazah, mungkin Dr. Daniel, mengutarakan pandangan. Tiba-tiba pandangan itu kita anggap sebagai pegangan. Itu permulaan kesalahan dan kesesatan. Justru di Malaysia sering saya ulang-ulangi, anda perlu bezakan antara pandangan dan pegangan. Pandangan melibatkan individu. Pandangannya boleh salah. Pandangannya boleh kita terima, boleh kita tolak. Tetapi bila kita kembali kepada pegangan, ia bermaksud sesuatu yang hendak kita pegang sampai ke bila-bila. Benda yang seumpama itu hanya boleh kita jadikan sebagai pegangan jika dia merujuk kepada nas, merujuk kepada dalil yang autentik. Autentik artinya sahih, kuat, diterima, muktabar, dan pastinya ia berbalik kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bila ia berbalik kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah dengan menggunakan metodologi yang betul. Ini kalimat-kalimat penting. Kita sedang masuki pintu gerbang. Kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi walaupun merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita mesti merujuk dengan menggunakan metodologi yang betul. Kadang-kadang orang membaca Quran, terus dia berikan pandangan selepas dia lihat terjemahan Quran. Dia merujuk pada Quran, terjemahan Quran, terus memberikan pandangan. Itu dia merujuk kepada Al-Quran, tetapi metodologinya salah. Cara dia faham itu salah. Ada orang bercakap tentang hadis, tapi dia tak bicarakan hadis itu riwayat siapa. Dia cuma berkata, bersabda Rasulullah. Bersabda Rasulullah bagus. Tetapi hari ini kita bukan bertemu Rasulullah. Kita membaca riwayat. Kita tak bertemu Nabi. Maka kalau kita berkata telah bersabda Rasulullah, saya nak bertanya, you jumpa Nabi ke? Tidak. Jika you tak jumpa Nabi, metodologi you salah. You tak boleh berkata telah bersabda Rasulullah. Sekadar itu. You kena berkata mengikut riwayat Bukhari. Baru betul. Nabi telah bersabda. Itu adabnya. Kalau saya sekadar mendengar orang itu berkata, Nabi telah bersabda sekian-sekian, kemudian tak dikaitkan dengan riwayat siapa, dia telah bercakap hadis, tapi metodologinya salah. Justru tak cukup kita berkata hari ini kembalilah kepada Quran dan Sunnah. Tak cukup. Walaupun betul, tapi tak cukup. Kita kena kembali dengan menggunakan metodologi yang betul. Barulah kita betul. Dan ini memang tajuk yang penting, dan saya telah sampaikan benda yang penting itu. Sekaligus bila kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan metodologi yang betul, maka kita boleh jadikannya sebagai pegangan. Ia bukan lagi suatu pandangan. Kena bezakan antara pandangan yang ramai orang berpegang sekarang. Ustazah tu berkata, ustaz tu berkata. Itu pandangan. Jika pandangan tidak dijadikan pegangan, rojokannya kena mantap. Boleh diterima. Tapi rojokannya apa? Quran Sunnah dengan metodologi yang betul yang telah kita sebutkan tadi. Jadi Al-Quran ni mukjizat. Kekal sampai hari kiamat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, hadis Bukhari, Nabi SAW telah bersabda yang bermaksud
Kesemua rasul mendapat mukjizat yang boleh menyebabkan manusia beriman. Dan mukjizat yang diberikan kepada aku ialah wahyu, yakni tafsirannya Al-Quran. Jadi mukjizat paling agung, mukjizat paling besar ialah mukjizat yang bernama Al-Quran. Pada tahun 2009, saya yang kerja sempat bertemu dengan seorang ilmuwan dari Amerika, Dr. Gerald Frederick Dux. Dr. Gerald Frederick Dux dari Kansas, Amerika. Beliau mendapat ijazah sarjana dalam bidang ketuhanan Christianity. Dalam bahasa yang mudah, beliau mendapat ijazah Masters in Divinity. Masters, sarjana dalam bidang ketuhanan Kristian pada tahun 1974. Kemudian seterusnya mengambil PhD di University Denver. Mastersnya beliau peroleh di University Harvard, bukan calang-calang universiti. Beliau pakar Bible, pakar Tritunggal, Trinity, pakar ilmu ketuhanan Kristian. Disebabkan keilmuannya yang tinggi, beliau telah dilantik menjadi padri gereja United Methodist di Kansas, Amerika. Ini pribadi yang bernama Dr. Gerald Frederick Dux. Pada tahun 2009, dia singgah di Pulau Pinang untuk menyampaikan beberapa siri ceramah. Dan saya yang kerja diminta mengiringi beliau. Maka beliau mengatakan bahawa sebagai pakar Bible, beliau kenal betul-betul Bible. Dan ini menyebabkan saya teruja. Sebab di rumah saya ada 3 Bible. Di rumah saya simpan 3 Bible. Roman Catholic Bible, the King James Version of the Bible, the so-called Protestant Bible, and its translation in the Indonesian language, that is Alkitab Berita Baik. Alkitab Berita Baik, terjemahan Bible, khususnya King James Version, dan menggunakan bahasa Indonesia. 3 Bible saya baca, saya kaji sebab ada keperluan tertentu. Tiba-tiba saya bertemu dengan pakar Bible. Seronoknya saya, alhamdulillah. Saya nak berguru dengan beliau tentang Bible. Sehingga akhirnya beliau meletakkan jawatan menjadi padri. Beliau tak enggak jadi padri sebab beliau sudah tidak yakin dengan isi Bible. Cuma saya menyebutkan bahawa beliau berkata demikian dan beliau telah menulis buku tentangnya. Ada buku tentangnya. Maka kesannya beliau telah mengkaji agama lain. Dan akhir sekali beliau berminat mengkaji Al-Quran. Maka dibelinya dua Al-Quran terjemahan bahasa Inggeris. Dan selepas mengkaji Al-Quran, Dr. Gerald Frederick Dux telah memeluk agama Islam. Memeluk agama Islam selepas mengkaji Al-Quran. Berubah selepas mengkaji Al-Quran. Dan saya termenung ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan tahu mengapa saya termenung? Sebab saya melihat bangsa saya, orang Melayu Islam, dia malas mengkaji Quran. Yang paling hebat yang ada, rajin mengaji. Tak pernah mengkaji. Anak-anak kita hantar mengaji. Tapi itu agak wajar, budak kecil. Kita ajar dia mengenal huruf dahulu. Belajar mengeja. Menyebut dengan betul. Kemudian belajar ilmu tajwid dengan izharnya, ikhfa'nya, qalqalahnya, harakat panjang pendeknya. Itu wajar bagi mereka yang masih kecil. Tetapi saya melihat orang kita ini sampai nak masuk kubur, duk asyik dengan huruf lagi.
Ada yang sudah 55 tahun baru nak belajar tajwid. 55 tahun baru nak bincang dengung. Jadi kita ni umat Quran yang asyik dengan huruf tapi tak faham huruf. Asyik mengaji tapi tak faham apa yang kita baca. Jadi umat Melayu Islam rata-ratanya baik tetapi malang. Baik sebab boleh mengaji, malang tak faham apa yang mereka baca. Maka kita tidak boleh kenal mukjizat kalau kita tak faham. Kalau sekadar mengaji, tak faham, kita takkan nampak keunikan Quran, kehebatan Quran, kuasa Quran. Sebab kita tak faham. Dr. Gerald Frederick Dirks berubah sebab faham. Berubah selepas mengkaji. Kita tidak akan berubah sebab kita tak faham, kita tidak mengkaji. Bezanya seperti langit dan bumi. Beza orang mengaji semata-mata dan orang mengaji dan mengkaji kadang-kala seperti langit dan bumi. Dan rupa-rupanya saya terkejut. Apa yang berlaku kepada Dr. Gerald Frederick Dirks berlaku pada ramai orang di barat pada hari ini. Pada tahun 1978, Dr. Gary Miller di Toronto, Kanada. Dr. Gary Miller seorang pakar matematik. He is a mathematician, masih hidup. Dan dia juga pakar teologi Kristian. Hebat. Hebat. Dr. Gary Miller, Toronto, Kanada. Tiba-tiba dia dihadiahkan Quran dalam bahasa Inggeris. Dia mengkaji. Dia tak tahu mengaji. Dia belum Muslim. Baru mendapat Quran, dihadiahkan. Huruf-huruf Jawi dia tak kenal. Dia tak tahu mengaji. Apa yang dia faham? Translations in English. I can understand those translations in English, but I cannot read the Quran in Arabic because I cannot understand Arabic. But I can understand those translations in English. Kesannya pada tahun yang sama, dia peluk agama Islam. Itu kesan memahami. Dia mengubah, Al-Quran mengubah manusia. Hal yang sama berlaku kepada Profesor Dr. Jeffrey Lang di Kansas, Amerika, pakar matematik. Berlaku kepada Profesor Milan, saintis Republik Czech. Berlaku pada Profesor Fidelma O'Leary, juga daripada Ireland, Profesor daripada Ireland. Berlaku selepas mereka mengkaji. Maka saya melihat kita tidak mengkaji, maka kita malang di situ. Sedangkan Al-Quran ini hebat. Saya mula merubah selepas membaca sebuah kitab yang terkenal namanya Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali. Ihya Ulumuddin kitab tasawuf yang agung dan bagus untuk kita membacanya sedikit-sedikit, jangan laju, sebab ia bertujuan untuk membentuk hati, jiwa, akhlak dan peribadi. Ada satu bab dalam kitab Ihya. Babnya ghurur. Babnya ghurur. Apa dia ghurur, tuan-tuan dan puan-puan? Ghurur artinya tipu daya. Syaitan menipu, memperdaya kita. Maka tajuknya ghurur. Dan diberikan kepada bab-bab kecil. Kata Imam Al-Ghazali, antara mereka yang tertipu, diperdaya oleh iblis, ialah ahli ilmu. Antara golongan yang ditipu oleh iblis, ialah ahli ilmu ataupun ilmuwan. Termasuk dari kalangan mereka, orang yang asyik mengaji Quran. Bagi Imam Ghazali, yang asyik mengaji itu, dia tertipu. Dengan syarat, jika dia mengaji, dia abai mengkaji. Sebab Al-Quran tidak diturunkan semata-mata untuk kita tilawah. Al-Quran tidak diturunkan sekadar untuk kita membaca dengan tajwid yang betul. Maka orang yang berpuas hati, contoh di musim Ramadan, kita bertanya, you dah khatam ke? Ini trend. Saya melihat trend ini dan seringkali saya sindir. Saya mengatakan, saya tak pernah dengar di musim Ramadan,
Orang bertanya, you dah faham ke? Yang biasa orang tanya, you dah khatam ke? Bukan, you dah faham ke? Faham tak penting bagi kita. Jadi kita baca, berdengung, angguk-anggukkan kepala, cari kesyahduan, cari ketenangan. Tapi hidup kita masih seperti dahulu, tidak berubah sebab we do not understand what we read. Maka kata Al-Ghazali, itulah kerja syaitan. Antara kerjanya, dia asyikkan kita dengan mengaji dan dia buaikan kita dengan mengatakan that is fantastic, membuatkan kita lupa untuk mengkaji. Akhirnya hidup kita berdasarkan pandangan orang, bukan pegangan berpandukan Quran. Berlakulah hari ini. Pandangan ustaz itu, pandangan orang ini, kata orang tua-tua, kata hang tua, kata hang jebat, kata hang leku, kata, pandangan, pegangan daripada Quran, kita tak faham. Itu manusia tertipu. Manusia tertipu. Itu memberi kesan pada saya. Selama ini saya tertipu. Lantas bila pergi ke Mesir berumur 18 tahun, masa itulah saya cuba buat perubahan, belajar bahasa Arab dan selepas itulah membaca Quran dengan sedikit sebanyak kefahaman. Dan hanya selepas itulah saya nampak betapa hebatnya Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan. Apa yang saya sebutkan tadi, mukadimah kepada tajuk ini. Lah, bila nak habis? Mukadimah punya lama. Mukadimah itu penting. Sebab itu saya minta izin awal-awal lagi tajuk Quran saintifik, tajuk besar. Siapa yang bercakap tajuk ini boleh sesat. Boleh sesat. Sebab itu saya minta izin untuk bawa tuan-tuan perempuan memasuki pintu gerbang dia dulu. Dah masuk pintu gerbang tak apa dah. Lepas tu tuan-tuan perempuan ikut saluran dari pintu gerbang itu. Pintu gerbang itu penting. To choose the right path concerning this topic. That is very important. Sebab sains manusia kaji. Quran Tuhan punya. Boleh sesat. Sebab itu kita kena faham dahulu apa dia Quran. Quran mukjizat. Bagaimana kita berinteraksi dengan Quran dengan metodologi yang betul. Ini kenyataan umum yang amat penting. Al-Quran merupakan mukjizat. Bagaimana kita melihat mukjizat ini? Apa yang boleh menyebabkan bila kita kaji Quran, kita kata, wow! Wow tu iman. W-O-W, wow. Apa maksud wow? Bahasa kekaguman. Ketakjuban. Bak kata Dr. Gary Miller, selepas dia peluk Islam, dia tulis buku. The Quran is amazing. Maka tajuk bukunya, The Amazing Quran. Itu wow. You know the Quran is amazing. I am amazed with the contents of the Quran. Itu wow. Wow, isinya menakjubkan. Wow, begitu. Itu bahasa iman. Kagumnya kita pada isi Quran, itu bahasa iman. That wow is the wow of the Islamic faith. Sebab ramai orang baca tak ada apa. Sadaqallahul azim. Bawa ke aku lontong, itu aja. Sadaqallahul azim. Boleh hidang dah makanan, boleh hidang dah habis dah baca Yasin. Itu saja. Yang wow tu makanan. Wow, sedapnya lontong. Quran tu tak ada wow pun. Baca saja, baca kosong. Baca tanpa faham. Tak ada wow, tak ada ketakjuban. Yang kita bincang panjang tu, yang sedap, wow sedap. Makanan, bukan Quran. Bila kita boleh wow bukan pada makanan, tak bincang dah kesedapan makanan.
This is not important. Makan ni untuk kesihatan. Yang wow, menakjubkan Quran, that is what we want. Jika wow-nya Beyonce, Beyonce, her song is fantastic. Itu dah lari. Bila wow-nya Michael Jackson, bila wow-nya Titanic, bila wow-nya benda-benda itu, kita sudah terbabas. Kita mau wow Al-Quranul Karim. Bahasa ketakjuban. Bahasa kekaguman. Bagaimana nak kagum? Bagaimana nak takjub? Kita kena korek rahsia mukjizat. Masya Allah. Salah satu pendekatannya ialah mengkaji Quran, kaitkannya dengan sains. Mengkaji Al-Quran dan kaitkannya dengan sains. Bila kita mengkaji Al-Quran, tuan-tuan kena beri perhatian. Saya nak masuk ni. Nak masuk menghampiri pintu gerbang. If you miss this part, you miss the most important point in my lecture. Ini ni, kapan nak berlabuh ni? Nak berlabuh depan pintu gerbang sekarang ya. Tolong bagi perhatian. Don't miss this part. Quran mukjizat. Bagaimana nak kagum dengannya? Salah satunya. Salah satu. Bukan satu-satunya. Salah satunya ialah mengaitkan Al-Quran dengan penemuan sains. Untuk mengaitkan Al-Quran yang mana ia diturunkan oleh Allah dan penemuan sains, penemuan oleh manusia, maka ia perlukan metodologi yang betul. Sebab sains penemuan manusia menggunakan teleskop, menggunakan mikroskop, menggunakan teknologi. Penemuan oleh manusia, Quran daripada Allah. Allah menurunkan Quran, Quran tidak berubah. Sains masih boleh berubah. Satu teori dipegangi hari ini, lagi 10 tahun, teori itu dibatalkan. That is science. Sebab manusia yang mencadangkan teori, bukan Tuhan. Tapi Quran daripada Allah, dia tak boleh berubah. Sampai bila-bila. Teori manusia, teori sains boleh berubah. Bolehkah kita ketemukan dua-dua ini? Ya. Ya. Di mana persamaannya? Penemuan sains tentang alam dengan Quran, di mana persamaannya? Menggunakan bahasa mudah. Apa yang sama pada kedua-dua ini? Persamaannya di satu titik. Apa nama titik itu? Yaitu Al-Quran daripada Allah. Alam ini juga dicipta oleh Allah. Al-Quran diturunkan oleh Allah. Alam ini siapa punya? Allah punya. Maka itu persamaannya. Dan itu titik pertemuan yang penting. Alam ini ciptaan Allah, milik Allah. Apa buktinya? Kita ambil surah yang popular, surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada, dan seterusnya sampai ke hujung surah. Cukup cakap tu. Dari surah Al-A'la, temanya dia yang agung. Permulaannya sabbihis, bertasbihlah, sucikanlah ia Allah. Siapa Allah? Allah perkenalkan dirinya. A'la. Dia maha tinggi, maha agung. Allazi khalaqa fasawwa. Dia mencipta segala. Itu.
Dia mencipta segala. Fasawwa. And He created everything in due proportions. Fasawwa. Dia bukan hanya mencipta, dia mencipta dengan keseimbangan tertentu. Kita manusia menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Tiba-tiba pohon mengambil karbon dioksida, mengeluarkan oksigen. Wujud satu sistem dipanggil di ekosistem. Siapa mewujudkan sistem itu? Pohon tidak faham. Hemoglobin badan kita tidak faham. Siapa wujudkan sistem itu? Dia kena ada satu kuasa besar. Allah mengatakan, dia Al-A'la yang agung. Allazi khalaqa fasawwa. Dialah yang mencipta dan mewujudkan keseimbangan sistem-sistem yang seimbang ini. Wallazi qaddara fahada. Bukan sekadar itu, dia juga mewujudkan measurements, ukuran. Qaddara. Ada kadar, graviti ada kadar. Fahada. Bila kamu mengkaji, kamu akan dapat huda, petunjuk, fahada. 3 ayat ini kalau kita bedah betul-betul, dia melahirkan satu kekaguman terhadap Al-Quran dan terhadap Allah. Al-A'la. Nak faham dia A'la. Baru satu aspek tentang Allah. A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Nak faham A'la daripada Quran, kena faham penciptaannya. Terus Allah kait dengan penciptaan khalaqa. Nak memberitahu alam ini aku punya. Allah punya. Quran ini pun Allah punya. Semua balik pada Allah. Masya Allah. Nampak? Justru jika kajian kita tentang alam itu sahih, dia mesti selari dengan Quran. Jika kajian kita tentang alam yang Allah cipta itu benar, sahih, tepat, dia mesti selari dengan kenyataan Quran tentang alam. Allah bercakap tentang alam dalam Quran. Ada lebih daripada 750 ayat dalam Quran tentang alam. Permulaan alam, proses-proses kejadian alam, bintang-bintang, galaksi-galaksi, kemudian sistem suria, kemudian tentang planet yang bernama Earth ataupun bumi, kemudian tentang sistem geologi, kejadian bumi macam mana, satu ketika gunung ganang ini bergerak, bolehkah ia bergerak, adakah bumi ini, kerak bumi ini bergerak. Quran bercakap tentang semua itu, dikatakan ada lebih daripada 750 ayat bercakap tentang alam. Maka Quran bercakap tentang alam. Kita mengkaji alam. Kalau kajian alam kita itu sahih, dia akan selari dengan kenyataan Quran tentang alam. Sebab dua-dua daripada Allah. Tuan-tuan nampak itu? Tuan-tuan nampak kan? Nampak nak masuk pintu gerbang dah. Kalau tak nampak, minum teh tarik di belakang dulu. Jangan masuk pintu gerbang. Minum teh tarik. Dah nampak? Alhamdulillah, nak masuk dah. Itu persamaannya. Sebab itu saya merumuskan dalam buku saya, boleh. Tetapi metodologinya kena betul. Sebagai bahan sampingan, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya salah satu cara untuk kenal Allah ialah mengkaji alam. Izinkan saya menceritakan 3 hari yang lepas, saya diminta buat rakaman dengan TV station di Malaysia. Bolehlah saya sebutkan. Penerbit dia izinkan TV9. TV9. Mereka buat program khas bersama Dr. Daniel yang kerja sangat ni. Saya kerja sangat, diminta buat program khas. Tajuk programnya Al-Quran Menjawab bersama Dr. Daniel. Di program Dr. Daniel khas. Akan ditayangkan di musim Ramadan setiap Rabu dan Khamis petang. 8 episod seminggu 2 kali. Apa tanya, Quran jawab. Apa tanya, Quran jawab. Itu maksudnya. Jadi mereka baru mencuba, pengurusan baru mencuba, kalau berjaya akan sambung ke 50 episod sampai hujung tahun. Maka ini permulaan, program yang tak pernah ada. Saya yang kerja pun pergilah. Dengan syarat saya kata, persoalannya biar persoalan yang besar-besar. Alhamdulillah. Mereka hantar email, ini persoalan. Can you answer these questions? Soalan pertama,
wujudkah Tuhan? Makin ramai etis di dunia sekarang. Anak-anak muda yang ragu Tuhan makin ramai. Di dunia ada lebih kurang 2.3% yang etis mengikut laporan Wikipedia. 2.3% of the world's population are atheists according to Wikipedia. Makin meningkat. Menolak Tuhan. God does not exist. Adakah Tuhan? Bagaimana Islam menjawab? Oh, this is fantastic. That was my question about 40 years ago. That was my question about 40 years ago that my ustaz could not answer. Tanya ustaz, buktikan pada saya Tuhan ada. Merepek. Ada kata merepek ustaz ni. Tak tahu jawab, katalah tak tahu. Saya kena belajar sendiri. Syukur Allah bantu saya. Good question. Kemudian yang keduanya, bagaimana alat ini bermula? How did everything start? Soalan besar. Kita ni ada kemudian. Bumi ni wujud hanya 4.5 bilion tahun dahulu. Matahari sebelumnya wujud 5 bilion tahun terdahulu. Alam ini, mengikut saintis, di bidang kosmologi, wujud 14 bilion tahun dahulu. Lama dahulu. 14 bilion tahun dahulu baru wujud semua ini. Bagaimana ia bermula? Ada tak Quran beri kenyataan? Saya kata ada. Ada. It is there in the Quran. Maka Quran bercakap tentang alam. Kejadian alam. Penemuan sekarang selari tak? Jadi ini cabaran. Ini cabaran. Kalau selari, dia boleh membawa kepada iman. Subhanallah, kita baru faham. Quran dah sebut 1400 tahun lebih dahulu. Di zaman Nabi mereka tak faham bab ini. Rasulullah alaihi salatu wasalam bukan saintis. Baginda tidak tahu bab ini. Baginda tidak ada makna. Sahabat-sahabat bukan saintis. Malah mereka baru keluar dari era jahiliyah. The age of ignorance. Era jahiliyah mana ada sainsnya. Mana ada tamadunnya. Tak ada. Sains kosong. Mereka bercakap tentang bumi yang mendatar. Mereka bercakap benda-benda yang tak masuk akal. Tiba-tiba Quran bercakap perkara yang hanya dipahami pada abad 20. Jika itu boleh kita tonjolkan, dia akan menyebabkan wow yang kita sebutkan tadi. Wow, saintis baru faham, dah Quran sebut lama dahulu. That is the wow of iman. Dan yang saya sebutkan tadi sebagai contoh Dr. Gary Miller, itulah pintu masuknya kepada iman. Dia saintis. Mengkaji, membaca kajian. Dia kaji Quran. Wow. Kita baru temui. Quran dah sebut. Wow. Dia perlu Islam. Dia bawa kepada Allah. Dia membawa kepada Allah. Contoh ya. Dalam buku tulisan Dr. Gary Miller, The Amazing Quran. Dr. Gary Miller berkata ada seorang di Kanada. Dia ini tokoh pelayaran. Pakar bahagian marine science. Tokoh bahagian lautan. Pelayar sana sini. Dia dihadiahkan Al-Quran. Terjemahan bahasa Inggeris. Dia baca, dia kaji. Tak berapa lama selepas itu dia datang. Dia nak tanya soalan. Apa soalannya? Saya nak tanya satu benda ni. Muhammad ni, dia pernah belayar ke? Kami menjawab tak pernah. Tak pernah. Dia bukan ahli pelayaran. Kalau dia bermusafir pun ketika berniaga, yang digunakan jalan darat. Bukan jalan laut. Dia dihidupkan, dibesarkan di kawasan padang pasir. Dia hijrah pergi ke Madinah. Kawasan padang pasir yang subur, oasis. Ada banyak pohon-pohon kurma. Laut tak ada kaitan dengan Nabi Muhammad. Dia kata begitu ke?
Habis macam mana dia tahu bab laut secara detail? Yang orang macam saya je faham. Jadi macam mana Muhammad yang tak kenal lautan, bukan hidup tepi laut, tak ada kaitan hidupnya dengan lautan, membaca ayat tentang lautan. Dan membaca ayat tentang lautan yang bukan ayat biasa. Ayat yang cuma pakar laut saja faham. Macam mana dia boleh tahu? Nampak? Ini ketukannya. Laut, alam kita kaji. Kait dengan Quran, macam mana Muhammad boleh tahu? Maka kata Dr. Gary Miller, kami menjawab, memang pun Muhammad tak tahu. Dia cuma tahu sebab Tuhannya memberitahu. That's all. Itu saja. Tak ada penambahan. Kerana Allah beritahu dalam bentuk wahyu bagi dia tahu. Antara ayat yang beliau terkejut, sebab beliau pakar laut, hanya kaji ayat Quran bab laut sajalah. Dia buka Quran bukan nak kaji bab iman. Aku pakar laut, aku tahu bab laut. Apa Quran komen bab laut? Cari bab laut saja. Itu dia terkejut. Muhammad ni pakar laut kah? Itu yang dia terkejut. Salah satu ayat yang mengagumkan dari surah An-Nur ayat 40. Ni masuk dah pintu gerbang sikit. Kuak, buka pintu. Okay, can we go in? You are welcome. Masuk dah. Contoh surah An-Nur ayat 40. Surah An-Nur ayat 40. Chapter the Light, verse 40. Au kazulumatin fi bahril lujji. Yakshafu mawjum min fawqihi mawjum min fawqihi sahaba. Sampai ke hujung ayat. Ayat kedua tu tak kita bincangkan hari ini. Dia berkaitan dengan aspek optics. Itu sambungan ayat. Tapi kita ambil bahagian pertama surah An-Nur ayat 40. Seperti kegelapan dalam lautan dalam. Nabi tak ada berkaitan dengan laut. Sekarang menyampaikan ayat tentang laut dalam, deep sea. Seperti kegelapan dalam lautan dalam. Lautan dalam diselimuti gelombang. Di atas gelombang ada gelombang. Di atas gelombang kedua ada awan. Memang pakar ini terkejut. Sebab tidak ada orang yang tahu lautan dalam ada dua gelombang. Tuan-tuan tahu? Lautan dalam ada dua gelombang. Tahu tak? Tak tahu kan? Alhamdulillah bapa saya ni kapten kapal. Belayar mengata pergi berumah Indonesia. Singapura tu biasalah. Sebab itu saya darjah satu saya di Singapura. Darjah satu saya di sini. Ikut bapa belayar. Di Kaki Bukit Integrated School. Darjah satu saya di Kaki Bukit Integrated School. Tak ada rekan? Tak ada rekan? Itu sekolah saya yang tak ada dah. Kaki Bukit Integrated School. Itu saya darjah satu. Kemudian bapa balik belayar pula ke Malaysia. Duduk di Pulau Pinang. Sampai sekarang lah. Pergi ke sekolah Jelutong sampai sekolah menengah Jelutong. Kemudian selepas tingkatan 5 pergi ke luar negara di Mesir 6 tahun. Balik ke Pulau Pinang berkhidmat. Sampailah sekarang saya masih di Pulau Pinang. Jadi bapa saya kapten kapal. Belayar selalu. Jadi saya tanya pada ayah saya satu hari. Ayah nampak tak gelombang? Daniel, kan ayah kapten kapal. Kapten kapal tak nampak gelombang, bukan kapten kapal lah namanya. Okey, thank you abang. Thank you. Katanya ayah nampak gelombang. Nampak? Kalau ayah tengok di hujung, dia tak faham lagi tujuan saya. Kalau ayah tengok di hujung, di ufuk, you look at the horizon. Tengok di ufuk. What did you see? Nampak gelombang, nampak awan di atas dia. Masya Allah. That's a very good answer. Nampak gelombang, nampak awan di atas dia. That's fantastic. Ayah nampak tak lagi satu gelombang? Mana ada? Ada ayah. Mana Daniel tahu? I know from the Quran. Baru dia terdiam. Mana lagi satu? Lagi satu tak nampak dengan mata kasar. Lagi satu tak nampak dengan mata kasar. Yang nampak dengan mata kasar, yang di permukaan air.
Sebab itu ayat 40 surah An-Nur yang saya bacakan tadi menyebut tentang maujun. Maujun ni bahasa Arab apa maksudnya? Orang belajar bahasa Arab, ustaz-ustaz senyumlah. Ini bukannya pelik, maujun, gelombang, ombak. Allah sebut maujun dalam ayat tadi 2 kali. Yakshahu maujun, lautan dalam diselimuti maujun, ombak. Min fawqihi maujun, di atas ombak itu ada lagi satu ombak. Min fawqihi sahab, atas ombak kedua baru nampak sahab. Sahab maksudnya awan. Ombak, awan. Yang orang nampak ombak kedua. Mana ombak lagi satu? Hanya dapat dilihat pada abad 20 dengan menggunakan teknologi dengan ada kapal selam. Tahun 2004 berlaku tsunami. Tahun 2004 berlaku tsunami. Tarikh yang tepat 26 Disember 2004. Just one day after Christmas. Berlaku tsunami. Tragedi tsunami 2004 yang paling teruk dalam sejarah manusia, mengikut laporan National Geographic. The worst tsunami tragedy in history. Tak pernah berlaku tragedi tsunami seteruk 2004. The worst. Apa berlaku? Bumi kita ini nampak macam tanahnya bersatu. Tidak. Bumi kita seperti petak-petak sawah. Bumi kita ini seperti petak-petak sawah. Disebut sebagai kerak-kerak. Dalam bahasa sains dipanggil apa? Tectonic plates. Dalam bahasa sains dipanggil sebagai tectonic plates. The earth, the upper part of the earth is being separated by plates, kerak-kerak bumi. Tahun 2004, kerak Hindi tenggelam. Kerak Hindi tenggelam menjunam ke bawah kerak Burma. Berlaku di lautan Hindi, di Indian Ocean. Kerak Hindi tenggelam di bawah paras kerak Burma di lautan Hindi, menyebabkan tumpahan air laut. Dia tenggelam, dia tolak air. Air laut itu bergerak dengan kelajuan sebuah pesawat jet. Ini laporan saintifik. Laporan saintifik dilaporkan demikian, disahkan demikian. Tumpahan air menyebabkan air laut di lautan Hindi bergerak kelajuan sebuah pesawat jet. Semalam saya naik Silk Air datang ke Singapura. Pilot melaporkan, we are cruising at a speed of 800 km per hour. Kami sedang bawa kapal terbang dengan kelajuan 800 km sejam. Lebih kurang begitulah. Jadi tumpahan air menyebabkan air bergerak kelajuan sebuah jet. Merentasi 5,000 km. Merentasi 5,000 km. Menyerang 11 negara, termasuk Aceh, termasuk Malaysia. Dan tenaga yang dilahirkan bila berlaku tumpahan air, lahir energi. Tenaga yang dihasilkan menyamai 23,000 tenaga yang dikeluarkan bom Hiroshima. Bom Hiroshima kan menggerunkan. Allah nak tunjukkan kuasa dia. Kuasa tsunami itu, dia punya energy being created. Tenaga yang dihasilkan menyamai 23,000 ledakan bom Hiroshima. Dan ia telah menghasilkan ombak. Kita balik pada ayat ombak tadi. Dan ia telah menghasilkan ombak setinggi 15 meter. Ombak 15 meter itu boleh kita lihat, boleh kita ukur. Orang Aceh berkata seperti ular hitam, Pak. Seperti ular hitam, Pak, mengejar kami ke daratan.
Ular hitam, Pak. Bukan ular kapak, ular hitam, Pak. Itu. Selepas itu berlaku tsunami di Jepun. Menyerang Jepun. Berapa tinggi ombak dia? 10 meter. Kita lihat di TV, rumah diangkatnya. Kita lihat di kaca TV, kereta jadi seperti kereta mainan. Mainan air. That is the power of tsunami. Di bawah ombak setinggi 10 meter, di Aceh 15 meter. Mana ombak lagi satu? Lagi satu, kata pakar-pakar oceanografi, hanya dapat dilihat menggunakan teknologi. Maka buku-buku oceanografi, kalau ada anak tuan-tuan perempuan nak ambil oceanografi, ambillah, kajilah. Tapi kaitkan dengan Quran. Kaitkan dengan Quran. Baru ada roh pada sains itu. Jika tidak, sains yang anak belajar ni sains kering ya. Sains kering. Sains tak ada makna. Sains tak bentuk rohani. Saya bersyukur bila saya ambil sains, faham Arab, faham Quran, saya syukur. Sains itu jadi penawar rohani Dr. Daniel yang kerdil. Setiap hari bila saya kaji sains, saya kaji Quran, dia penawar bagi rohani. Setiap hari, every day. Something new must be taught to me. InsyaAllah. Untuk rohani. Sains kering saya tak nak. Tapi anak-anak kita belajar sains kering. Dry science. Sains yang bukan penawar bagi iman. Kadang-kadang melahirkan keraguan kepada Tuhan pula. Sebab sains itu tak pernah dikait dengan agama. Itu sains yang barat bawa. Sains must not be connected to God in any form. Itu yang diajar sekarang di dunia sekarang. Sains barat. Sains barat ada positifnya dan ada negatifnya. Positifnya, dia merangsang kita mengkaji. That is good. Merangsang kita mengkaji sebelum kita buat konklusi. That is good. Sekaligus melahirkan manusia yang tak percaya dengan khurafat dan tahayul. Sebab tak saintifik. You know kan, berlaku gerhana. Kalau berlaku gerhana macam ni, tandanya ramai nak mati. Bohong. Bohong. Terus sebut bohong. Tak masuk akal. Burung hantu kan, I bertemu burung hantu tadi on the way to Istiqamah, you see. I met an owl, a burung hantu, dia tak tidur. Kalau dia tak tidur, tanda ada orang besar nak mati. Mengarut kata kat dia. Tadi kan I nak datang Istiqamah kan, ada seekor kucing hitam you. Kucing hitam melintas saya. Saya datang juga. Sepatutnya you tak datang. Sebab kucing hitam tu bawa sial. Sepatutnya you balik atas katil tidur. Sehingga kucing putih melintas you. Kata mengarut. Tadi I naik elevator, naik lift kan. I nak pergi level 13. Sepatutnya you jangan tekan 13. You tekan 14 turun pergi 13. Sebab 13 is an unlucky number. Mengarut. Mengapa mengarut? Tak saintifik. Maka Barat mengajar kita tentang the scientific mind. Kaji, bagus. Tapi Barat juga mengajar kita tentang sains dipisahkan daripada Tuhan. That is not good. Kena menapis. Ambil yang baik, okey. Bukan semua dari Barat tak bagus. Ada bagus. Their science is good. Tapi their science was based on the Islamic science. Jangan lupa itu. Ini akan saya sebut di hujung. Yang anak-anak kita belajar ni, dia tak tahu. Barat curi dari kita. Yang tu anak tak bagi. Siapa pun tak bagi tahu. Cikgu dia tak bagi tahu. Mungkin cikgu dia pun tak tahu. Tapi doktor dia nak bagi tahu. Sebelum saya bagi tahu, kita bincang buat ombak ini. Di pakar-pakar oceanografi guna kapal selam, dia nampak ombak lagi satu. Sebab itu dalam buku-buku oceanografi, dia tulis there are two waves. First, the internal waves. And the second one is the surface waves. Sadaqallahul Azim. Penemuan yang sudah dibukukan. Pegangan. Penemuan ini sahih. Sudah pun dibukukan. Diajar pada pelajar yang ambil bidang oceanografi. Sains samudra. Oceanografi, sains samudra. USM ada menganjurkan bab itu. Sudah dibukukan. Jadi pegangan. Bahawa lautan dalam ada dua ombak
internal waves and surface waves, Quran sudah bicarakan tentangnya 1400 tahun terdahulu. Saintis barat yang kaji Quran terkejut. Di Kanada, orang tadi terkejut. Perlu Islam. Di sains dikaitkan dengan Quran, alhamdulillah boleh membawa kepada iman. Masya Allah. Itulah tujuan sains. Nak membawa kita kepada Allah. Bila ia membawa kepada Allah, ia membawa kepada iman. InsyaAllah. Tuan-tuan perempuan boleh faham dah? Boleh kan? Alhamdulillah. Dah pegang dah tembok pintu gerbang. InsyaAllah. Cuma tak ke semua orang, tak ke semua ulama, tak semua saintis setuju sains dikaitkan dengan Quran. Tak ke semuanya setuju. Seperti yang saya sebutkan awal tadi, sains penemuan manusia, Quran daripada Allah. Maka ketika bercakap dengan saintis dan ulama mufti di Malaysia, dan 2 tahun lepas saya bercakap dengan mufti di Brunei, mereka agak baru dengan Quran dan sains. Saya mengatakan dalam kajian saya yang kerdil, saya sendiri pada awalnya ragu untuk dikaitkan Quran dengan sains, ragu. Tapi selepas saya mengkaji, Allah pertemukan saya dengan satu ayat. Dan bila saya kaji ayat itu mengikut kitab-kitab yang asal, kitab tafsir yang asal, saya mengatakan Allah telah memberikan jawapan di sini. Dan inilah ayat yang penting bila kita bercakap tentang Quran dan sains, iaitu ayat 53 surah Fussilat. Ayat 53 surah Fussilat. Fussilat ayat 53. Fussilat ayat 53. Saya ulang 4 kali kan? Nak bagi melekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq." Sampai ke hujung. Apa maksudnya? Terjemahan secara langsung. Kami Allah akan tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di ufuk alam dan dalam diri mereka sendiri sehingga jelas pada mereka Quran benar. Dalam kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Quran tafsir Imam Qurtubi disebutkan ulama mentafsirkan tanda-tanda kebesaran Allah di ufuk alam sebagai melihat bintang, galaksi, matahari, planet-planet. Itu maksudnya. Jadi alam betul. Tafsir sudah dibuat. Kita mengkaji alam. Dan Allah mengatakan kajian kamu itu yang kami perlihatkan bukan kamu temui, kami perlihatkan. Izin kami. Kamu temui semua itu kami yang izinkan. Nurihim, kami yang tunjuk. Jika tidak, kamu pun tak nampak. Kami tunjukkan sebab kami mau tunjuk kepadamu. Sa. Dan Allah mulakan ayat dengan sa. Ni kita bedah ayat ni. Sa. Sa bahasa Arab, it is about the future. Not in the era of the Prophet and the companions. No, it is about the future. Bahasa Arab sa. Sa means the future. Masa ayat diturunkan, dia bukan sa sekarang. Now, al-an. Tapi Allah guna sa, permulaan ayat sa. It is about the future, akan datang. Sebab itu zaman Nabi, zaman sahabat, mereka tak mengkaji semua itu. It is about the future. Bahasa Arab digunakan kalimat sa, kadang-kadang saufa. Ini bahasa future, bahasa akan datang. Thumma kalla saufa ta'lamun. Surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Saufa. Jika Allah gunakan saufa, it is also about the future. But the far future. Maksudnya, dia tentang benda akan datang, tapi lama lagi. Sebab itu, bila Allah sebut saufa, biasa berkaitan dengan hari kiamat.
Biasa berkaitan dengan hari kiamat akan datang, tapi ya lepas mati berlaku kebangkitan semula. Bila Allah guna sa, dia tak sampai hari kiamat. Dia era kehidupan manusia, tapi kemudian bukan zaman Nabi. Jadi ada ayat Quran bercakap bukan tentang era zaman Nabi. Dia bercakap tentang era selepas zaman Nabi. Dan Allah gunakan satu kalimat penting mengisyaratkan ke arah itu, sa. Maka sanurihim, kami akan tunjuk kemudian kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di ufuk alam. Nak faham di ufuk alam, guna sains, guna teknologi. Dan kemudian mereka selepas mengkaji, mereka akan nampak Quran benar. Jadi kajian ufuk alam kait dengan Quran, nampak Quran benar, menampakkan kajian sains tentang ufuk alam dikaitkan dengan Quran, tak salah. Allah mahu itu dilakukan berdasarkan Fussilat ayat 53. Dan Allah menggunakan akan datang, hari ini kita nampak. Dan kata Allah, kami yang akan tunjuk. Dan yang menariknya, Allah kata sanurihim, kami akan tunjukkan kepada mereka. Siapa mereka ini? Allah sebut mereka. Sanurihim, kami akan tunjukkan kepada mereka. Saya bertanya, siapa mereka ini? Sudah pasti untuk mengetahui siapa mereka, kena rujuk pada ayat sebelumnya. Kita jangan teka. Allah sudah berbicara. Rujuk pada ayat sebelumnya, sebab ayat sebelumnya menceritakan siapa mereka. Ayat 53 hanya kata mereka itu, mereka yang diceritakan sebelum ini, ayat sebelum ini. Maka kita buka Fussilat 52, iaitu orang kafir yang tak yakin dengan Quran. Kata Syekh Said Hawa, rujukan dalam kitab Al-Asas fi Tafsir, rujukan, tidak mustahil Allah akan perlihatkan pada saintis kafir tentang rahsia langit, ufuk alam. Dan tidak pelik, selepas itu mereka yang kaji Quran dan mereka yang kagum, mereka perlu Islam. Sedang berlaku sekarang dengan nama-nama yang saya sebutkan tadi sebagai contoh. Sanurihim, mereka itu orang kafir yang pada asalnya tak yakin dengan Quran, tapi yakin dengan sains. Science is their religion. Dia kaji, dia saintis yang etis. Lepas dia kaji, ada penemuan. Kemudian dia tengok Quran, wow, apa yang kita temui sekarang yang mantap ini dah sebut lama dahulu. Tak mungkin Muhammad tahu. Ini mesti dari Tuhannya. Terus mereka beriman kepada Allah. Lantas pendekatan begitu tidak salah. Syekh Hawa tulis kitab tafsir, Al-Asas fi Tafsir, dia guna pendekatan itu. Syekh Hawa tulis kitab nama Ar-Rasul, dia guna pendekatan itu. Salah satu kitab rujukan ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz ramai di sini kan. Jika ustaz itu diajar ilmu tentang Quran, dia mesti belajar ilmu ulumul Quran. Salah satu kitab yang popular namanya Tibyan fi Ulumil Quran, karangan Syekh Muhammad Ali Sabuni. Itu antara kitab yang saya rujuk sebelum saya bercakap tentang semua ini. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menulis kitab tentang bagaimana mentafsir memahami Quran. Nama kitabnya, ingat Ustaz, At-Tibyan fi Ulumil Quran, penerangan tentang ilmu berkaitan Quran. Kitabnya rujukan dunia Islam sekarang, termasuk di Timur Tengah, karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, masih hidup dan Masya Allah beliau ilmuwan yang hebat dalam dunia Islam. Dia mengatakan tak salah dikaitkan penemuan sains dengan Quran sebab diizinkan berpandukan beberapa ayat termasuk yang saya bacakan tadi. Bolehkah kita tafsir menggunakan sains? Jawapannya boleh, tapi kena beradab. Jika ada berkata tidak boleh, katakan kepada ustaz, saintis yang berkata tak boleh, kata kat dia macam ni. Terima kasih. Kami hormati pendapatmu. Dia bukan bab akidah apa pun. Kami hormati pendapatmu, tapi kamu kena ingat, pendapatmu bukan satu-satunya pendapat di bawah cahaya matahari ini. Your opinion is not the only opinion in this universe.
Jangan marah dia. Tak apa, kita berbeza pendapat. Tapi you jangan kata pendapat you saja yang betul. Sebab kami ada rujukan dari ayat Quran, ada tafsiran yang muktabar, dan ulama sudah berkata berdasarkan itu. We are also not wrong with our opinion. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, alhamdulillah kita dah masuk dah pintu gerbang. Sebab itu di Malaysia buat masa sekarang saya sedang cuba memahamkan anak-anak tahfiz tentang hal ini. Ini antara projek saya di Malaysia. Kita ada banyak mahat tahfiz. Alhamdulillah, anak-anak ni subur dengan Qurannya. Saya sayang pada mereka. Tapi bila saya buat penyelidikan, saya dapati mereka hafaz tapi tak faham. Mereka boleh jadi imam, boleh jadi qari, pembuka majlis. Tapi polisi hidup mereka tak boleh bawa. Sebab mereka tak faham. Mereka hanya al-hadis. Maka di Malaysia seringkali saya berjenaka. Saya nak cuba melahirkan al-hafiz yang al-faham. Sekarang kita melahirkan al-hafiz yang tidak ada al-faham. Mak bapak syok. Tapi saya rasa budak-budak ni baik. Tapi tak boleh bawa ke tengah. Tak boleh. Justru anak-anak saya kata dalam suasana sekarang, tak payah jadi al-hafiz. But more important, I want you to understand the message of the Quran. That's more important. Ramai ibu bapa nak anak al-hafiz tapi tak ada al-faham. Anak saya mau al-faham. Lepas you dapat al-faham, you hafal lah. Surah Al-Mulk, mereka hafal, Juz Amma hafal, tapi bukan keseluruhan. Tak apa. But you understand the message of Allah, that's more important. Kemudian you hafal. Jangan al-hafiz tapi tak ada al-faham. Tak boleh bawa, tak boleh arus perdanakan Quran. Tapi di Malaysia sudah ada mahat tahfiz, budak-budak menghafaz. Kesian tengok mereka. Kurikulum tidak ada kurikulum tentang kefahaman because they have no time for that. Nak menghafal tu pun makan masa. Kemudian ada akademik pula. Satu sistem di Malaysia. Dia kena ambil SPM. Sijil Pelajaran Malaysia. Dengan sainsnya, dengan bahasanya. Dia kena kuasai akademik. Itu penting di Malaysia. Tapi dia ambil hafazan. Contoh MRSM dan sebagainya. Dia ambil juga hafazan. Dan dia sekadar menghafaz. Kita berbangga dengannya. Saya berbangga juga, tapi tak begitu berbangga. Sebab mereka tak faham. Akhirnya sains yang dia belajar, tak boleh kait dengan Quran. Quran dia belajar, tak boleh kait dengan sains. Because they know nothing about what they read. Jadi saya sedang cuba bantu. Justru saya mulakan di Pahang. Pahang ada mahat tahfiz bawah kerjaan negeri. Mereka jemput, saya bantu. Saya bincang dengan ustaz. Bincang dengan ustaz. Ustaz yang beritahu, tak ada masa dah untuk memahami. Jadi saya telah siapkan satu modul untuk mereka. Bahasa-bahasa remaja, bagaimana berinteraksi dengan Quran, dan terus bagaimana budak-budak itu boleh kaitkan dengan sains. Menggunakan bahasa santai, bahasa mudah. Dan guru-guru paling penting untuk faham. Ibu bapa penting untuk faham, turunkan kepada anak-anak. Modul itu modul bahasa remaja. Very simple. Tapi nak bawa sains kepada bahasa santai, not easy. Semoga Allah bantu saya. Tapi syukur dua modul telah saya siapkan. Modul pertama, bagaimana melahirkan anak intelijen. Menggunakan modul ulul albab, modul Quran. Dah siap, menanti penerbitan. Yang kedua baru hantar. Acuan mukjizat bernama Al-Quran. Bawah tajuk kecil, bagaimana berinteraksi dengannya. Itu Quran dikaitkan dengan sains. Bahasa mudah. Jadi itu untuk mahat tahfiz Pahang. Tapi selepas Pahang saya selesai dengan Pahang, orang lain boleh dapatkan buku itu. Termasuk di Singapura. InsyaAllah. Termasuk di Singapura. InsyaAllah. Tahun ini. Baru dapat telefon dalam proses mewujudkan gambar-gambar yang sesuai. Sebab untuk remaja kena ada gambar. Untuk dia boleh kaitkan terus, ada grafik bagi cantik. Jadi insyaAllah ya. Alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan. Okey kan? Pintu gerbang saja. Jadi kita faham apa? Kita faham apa itu mukjizat.
Kita faham perlu bezakan pandangan dan pegangan. Pegangan balik pada Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah difahami dengan metodologi. Metodologi bermaksud dengan cara pendekatan yang betul. Dua. Yang ketiga, Quran dan sains bolehkah kita kaitkan? Boleh kita kaitkan sebab ada satu noktah persamaan. Apakah noktah persamaan? Quran daripada Allah, alam daripada Allah. Jadi bila kita temui penemuan-penemuan tentang alam, yang mana dia daripada Allah, kita kaitkan Quran daripada Allah, penemuan itu sahih, dia mesti ngam. Dia takkan bercanggah. Itu yang ketiga. Dan yang keempatnya, kita mengatakan boleh kita kaitkan Quran dengan sains, merujuk kepada surah Fussilat ayat 53. Dan antara ulama yang mentafsirkan ke arah yang kita sebutkan ini, Syekh Said Hawa dalam kitab Al-Asas fi Tafsir. Syekh Said Hawa mengarang buku yang kedua, Ar-Rasul, diperincikan bab ini. Penulis terkenal, ulama terkenal di Timur Tengah, iaitu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, menulis buku tentang bagaimana memahami Quran. Tajuk bukunya Tibian fi Ulumil Quran, juga bercakap keharusan tentangnya. Malah saya nak perkembangkan lagi di peringkat Rabitah Al-Alam Al-Islami. Rabitah Al-Alam Al-Islami, iaitu World Muslim League. Lebih kurang begitulah ya. Rabitah Al-Alam Al-Islami. Mereka telah mewujudkan satu suruhanjaya. Dah rasmi dah. Suruhanjaya antarabangsa. Mukjizat saintifik dalam Quran dan Sunnah. Dah rasmi. Dah rasmi dah. Suruhanjaya antarabangsa, mukjizat saintifik. Mukjizat saintifik dalam Quran dan Sunnah. Dah legak dah. InsyaAllah. Dan di Mesir ada satu unit jawatan kuasa mukjizat saintifik dalam Quran dan Sunnah yang dipengusikan oleh pakar geologi terkenal Profesor Dr. Zaghloul An-Najjar. Jadi mereka semua bercakap tentang apa yang kita bicarakan ini bukan satu yang pelik. Sebab itu saya rumuskan, jika ada yang tak bersetuju kata kami hormat. Tapi pendapat you bukan satu-satunya pendapat. Ada lagi pendapat. Dan pakar-pakar termasuk ulama ramai yang dah bersetuju dengan pendekatan kita, kami tak sesat. Itulah pintu gerbangnya. Kita boleh menilai pandangan orang walaupun tak setuju dengan kita. Dan kita tahu kita di mana. Pintu gerbang itu penting. Pintu gerbang itu penting. Supaya kita tahu kita juga benar. InsyaAllah ya. Syukur pada ilahi. Problem apa ada. Waktu untuk makan. Tapi insyaAllah saya rasa kita bagi ruang untuk soal jawab. Ya. Nak tulis pun boleh. Ustaz boleh kan? Ada masa ya? InsyaAllah. Terima kasih. Sila. Syukur pada ilahi. Dapat juga Dr. Daniel habiskan tajuk ni. Tajuk yang berat sungguh. Tapi nampak tuan-tuan pun faham. Syukur pada ilahi. Sila Ustaz. Terima kasih banyak. Dulu juga. So, doktor pun dah tengok anak saya kan. Umurnya mungkin sekarang berumur 3 tahun. Daripada segi nama perkataan umur tu, saya minta mungkin pandangan doktor agak-agak umur yang bagaimana yang sesuai yang kita nak dedahkan tentang perkara ini. Dan approach, sama ada approach sains, melalui sains, inilah dia kandungan dalam Al-Quran, atau vice versa, kita terang ajarkan dalam Al-Quran, dan dalam Al-Quran tu ada cerita tentang sains. Which approach yang datang dulu? Terima kasih Ustaz, soalan yang bagus. Untuk anak-anak yang belum memasuki sekolah rendah, primary schools, di Singapura disebut juga primary schools kan, biasa di tahap itu mereka belum lagi mempunyai minda untuk analisis. Minda analisis belum lagi terbentuk dengan mantap. Jadi ketika itu mereka hanya penerima yang baik. Apa saja datang dari bapa dalam bentuk kalimat ataupun contoh-contoh perwatakan, mereka ikut, mereka tiru. At that age, they are good followers. At times, we can call them blind followers. Sebab itu ketika umur belum masuk primary school, amat penting mereka didedahkan dengan yang baik-baik sahaja. Filem yang baik-baik, kartun yang positif, games yang positif, kalimat yang positif, tindak tanduk yang positif, supaya apa yang mereka lihat,
apa yang mereka dengar, malah apa yang dapat mereka kesan menggunakan panca indera yang Allah anugerah itu semua baik-baik saja sebab mereka hanya meniru, meniru dan meniru. Mengikut, mengikut dan mengikut. Dan ketika itu sebenarnya kita boleh terangkan kepada mereka sesuatu yang mudah tetapi saintifik dan saintifik yang ada roh. Contoh kita tunjukkan pada anak kita 3-4 tahun. Macam Ustaz tadi umur anak 3 tahun kan. 3-4 tahun dia dah mula boleh tahu ini kerusi, ini kayu. Kita buat satu analogi. Okey, kerusi ni siapa buat kerusi? Jadi ini kita sedang bawa dia pada hukum sebab musabab. Dan hukum sebab musabab ciptaan Allah. Alam ini ada sistem. Alam ini ada hukum. Bila kita baling buah apple ke atas, dia akan jatuh ke bawah. Itu orang biasa nampak. Kalau ada sikit perincian, kita akan kata ada sebab. Itu sebab hukum sebab musabab. Ia tak jatuh ke atas, jatuh ke bawah, ada sebab. Hukumnya hukum gravity. The pulling effect of gravity. Itu cara mudah. Jadi hukum gravity itu siapa buat? Pencipta buat. Allah buat. Maka cara logiknya kita kait dengan kursi, meja. Apa-apa yang anak kita nampak dan boleh faham dan boleh kenal. Siapa buat? Dia kata, adalah orang buat tu, orang. Tak tahu nama dia tapi orang. Orang buat. Jadi ada orang buat. Jadi bumi kita, tengok matahari, tunjuk. Dia nampak kursi, tunjuk satu dia nampak. Tengok matahari di waktu yang sesuai, tengah malam. Tengok bulan, kursi ada orang buat. Bulan, ada tak orang buat? Adalah. Tapi dia bukan orang, dia Allah. Sebab orang tak mampu buat bulan. Allah buat. Jadi kita bagi kat dia pegangan. Kita berikan kepadanya suatu pegangan. Tapi pegangan yang dikait dengan sebab musabab yang dia boleh faham mengikut tahap umur dia. Ulangi benda tu. Suruh dia pegang daun. Masa itu tak bagus dah internet. Tengok daun tak bagus. Pergi pegang daun. This is a leaf. Tengok. Siapa buat? Bagi terus pegangan. Dia tak boleh faham logik, tak apa. Tapi konklusinya betul. Allah yang buat. Tak apa. Konklusi itu pegangan, dia boleh pegang. Kemudian dia kaji. Tapi konklusi tentang Allah mesti betul. Itu satu. Tapi bila sampai umur tahap remaja, mereka sudah mencari kepribadian. Bila sampai umur remaja, cara kita mengajar macam budak-budak, itu menggagalkan pendekatan. Sebab remaja dia sudah kritikal. Dia mau sesuatu yang dia pegangi, ada latar belakang, ada logiknya. Sebab itulah Dr. Daniel membantu dengan menulis yang saya sebutkan tadi. Iaitu menerangkan pada anak-anak ini tentang Tuhan, guna bahasa hukum sebab musabab, guna bahasa logik, supaya dia kagum dengan Quran dengan menggunakan bahasa dia. InsyaAllah ya. Allahu'alam. Sila puan, sila. Ajar dulu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Saya terus kepada soalan. Bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik seorang remaja seperti Sayyidina Ali mempunyai satu kekuatan akidah yang cukup kental untuk menghadapi cabaran-cabaran yang begitu hebat. Bagaimanakah strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih. Terima kasih banyak puan. Terima kasih ya. Saya serahkan abang. Boleh ke? Dan Tuan Haji, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ustaz, saya kat sini juga. Yang ketiga. Saya ambil lagi sikit. Silakan. Untuk pun soalan bukan tanah pandangan, tapi kita nak soalan sebab dapat lebih ilmu insya-Allah. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakim Muhammad. Silakan. Saya berkecimpung dalam industri kajian. Jadi sekarang ni saya mengkaji tentang virus denggi. Tentang apa? Virus denggi virus. Dengue virus. Jadi banyak dah diwar-warkan tentang Islam dengan sains dan Islam. Jadi bagi seorang pegaji macam saya, bagaimana apakah metodologi yang kita perlu ambil untuk mungkin
bahasa kasar yang mengorek Quran tu untuk mendapatkan satu penemuan bagi dengue virus ataupun SARS virus apakah paradigma yang mereka menggunakan bagi pengkaji-pengkaji yang sebelum ini di mana mereka mendapat menggunakan Quran untuk mendapatkan result penemuan lah. Jadi apakah metodologi kalau doktor boleh berkongsi dengan saya. Masya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih. Dan satu lagi yang terakhir saya terpaksa hadkan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, doktor, saya ada two short question, satu teori dan satu praktikal. Dan satu teori itu misalnya kalau ini belum berlaku, tetapi kalau berlaku satu ayat, satu penemuan sains kita kaitkan dengan Al-Quran. Kita katakan Al-Quran ia menepati dengan Al-Quran. Tetapi itu menurut teknologi sekarang. Apa berlaku kiranya misalnya 50 tahun akan datang penemuan sains itu terbukti salah. Misalnya dari segi maujun tadi kan. Because the technology now allows us to see two waves. Jadi teknologi depan lagi nampak 3 gelombang. Bagaimanakah kita menghadapi predikamen begitu? Itu dari segi teori. Nombor 2 dari segi praktikal, tadi doktor cakap tentang pendekatan terhadap anak-anak. Soalan saya bagaimana persiapan kita sebagai ibu bapa, pasal kita bukan pakar sains. Bagaimana persiapan kita untuk mengamalkan pendekatan-pendekatan sedemikian? Terima kasih banyak. Masya Allah, semuanya hebatnya. Terima kasih. Saya nak respon kepada Tuan Haji tentang kenyataan pertama tadi. Terima kasih atas sokongan. Sebab itu kita melihat satu aspek yang terdapat dalam Al-Quranul Karim ialah Allah Subhanahu Wa Taala merangsang umat Islam supaya rajin dan banyak mengkaji. Kita ambil sebagai contoh dalam surah Al-Ankabut ayat 20. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq." Berjalanlah kamu di atas muka bumi dan kajilah tentang bagaimana hidupan bermula. Kaifa bada'al haq. Kaji bagaimana hidupan bermula. Boleh dikaitkan dengan virus dan sebagainya. Proses kejadian, proses kehancuran. Allah suruh kita bermusafir, merantau. Kaji pelbagai negara. Di pelbagai negara, sumber penyakit. Malah agak lebih penting daripada ayat surah Al-Ankabut ayat 20 ini. Kita mengkaji bagaimana organisme hidupan ini wujud. Bumi wujud 4.5 bilion tahun dahulu. Ketika itu tanpa hidupan. Kemudian berlaku proses dan pelanggaran. Bintang besar di angkasa raya meledak dengan ledakan supernova. Ada kadang-kala berlaku serpihan besi keluar dari ledakan bintang. Salah satu besi besar itu berlanggar dengan bumi. Maka bumi yang pada asalnya tidak ada besi, kesan pelanggaran besi di langit dengan bumi menyebabkan terhasillah besi di bumi. Dan alangkah besarnya besi di bumi pada hari ini sebab dia mengeluarkan kuasa magnetik. Dengan kuasa magnetik menepis radiasi yang datang daripada solar ataupun daripada matahari. Semua itu kesan daripada bumi. Tapi tidak ada hidupan. Hidupan datang kemudian. Allah merangsang kita untuk mengkaji. Syekh Said Hawa, ulama Syria, pengarang kitab Al-Asas fi Tafsir mengatakan ayat yang kita bacakan tadi sebenarnya merangsang umat Islam mencobori bidang sains baru. Nama sains baru itu sains paleontologi. Sains paleontologi, sains membicarakan kehidupan sejak awal. Sehingga berkembang, membiak, membesar jadi dinosaur. Dinosaur pupus, kemudian wujud manusia. Semua ini ada kaitan dengan surah Al-Ankabut ayat 20 dan kalimat yang Allah gunakan, qul, katakan Muhammad, Allah arahkan Nabi beritahu pada umat, siru, bermusafir, tapi musafir untuk mengkaji. Jadi itulah aspek sains yang penting, kita mengkaji. Tapi konklusinya konklusi kerohanian, iaitu penemuan kita menghasilkan suatu konklusi yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sikit tambahan dan terima kasih atas sokongan Tuan Haji tadi, insya-Allah. Bagaimana Nabi mendidik para remaja? Dasarnya sama. Sebagai contoh, ketika baginda dan sahabat berada di kota Mekah lebih kurang 13 tahun. Ketika itu banyak yang belum mereka peroleh. Mereka tak peroleh kekuasaan, tidak peroleh keamanan, tak peroleh kebebasan yang mutlak, tidak peroleh kekuatan-kekuatan di pelbagai penjuru. Banyak yang tidak Allah berikan lagi. Tapi itu ujian yang hendak menghasilkan kekuatan dalaman dahulu.
Peroleh kekuatan dalaman dahulu. Jika ada kesabaran, ada tawakal, ada keikhlasan, ada amanah, itu jika kamu peroleh dahulu, kamu akan peroleh kemudiannya negara, kekuasaan, kekayaan dan sebagainya. Dan itu yang berlaku selepas berlakunya hijrah. Tapi yang kita mahu ialah kekuatan dalaman dahulu. Sebab itu dalam konteks mendidik anak, ini yang penting. Kita berikan pada mereka tablet, berikan mereka iPad, macam-macam, kena jaga. Itu hanya alat. Dan alat ini boleh merosakkan jika tidak dipantau, tidak dikawal. Nabi tidak memberikan kesenangan pada sahabat. Nabi tidak ada apa-apa. Jauh sekali tablet ataupun iPad. Nabi berikan apa dia. Ini yang kita nak kena tekankan. Ketika 13 tahun mereka berada di kota Mekah, Nabi akan himpun para sahabat di rumah sahabat yang bernama Arqam ibnu Abi Arqam radhiyallahu an. Ketika mereka berhimpun, Nabi ajar mereka wahyu, Nabi ajar mereka Quran. Lantas kefahaman sahabat, ya termasuk remaja-remaja, ialah kefahaman bertunjangkan Quran. Bukan hanya mengaji, telah kita sebutkan tadi. Sebab itu ada riwayat sahih, riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Nabi ajar kami ayat dan kefahaman serentak. Nabi ajar kami ayat dan kefahaman serentak. Jadi membaca itu penting. Dia ada keberkatan, ada ibadah. Itu semua kita yakini berdasarkan dalil. Tapi Nabi ajar juga pada kami kefahaman serentak. Maka remaja-remaja zaman Nabi faham Quran itu sejak awal. Dan kefahaman ini membentuk apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kefahaman ini membentuk pegangan. Saya sebutkan tadi, bukan pandangan. Pegangan berbalik pada wahyu. Dan pegangan ini teramat penting untuk menilai. Kita hari ini terpaksa menilai ucapan orang besar, ucapan orang itu, ucapan orang ini. Terpaksa menilai pandangan orang luar. Oh, homosexuality, okay. Freedom of sex, freedom of speech, everything based on freedom. Semua mereka bercakap berdasarkan kebebasan bersuara. Macam-macam yang mereka suarakan. Ada Daniel Pipes di barat melontarkan idea we should ban Islam. Geert Wilders, Netherlands melontarkan idea we should ban the Quran. Semua ide-ide ini dilontarkan pada kita. Anak kita pergi internet, dia lihat semua itu, hentaman terhadap Islam. Bagaimana dia menilai? Bagaimana agaknya dia menilai? Di Malaysia kita dah ada masalah adanya murtad. Fal murtad makin meningkat, masuk Kristian. Dan saya merasakan disebabkan apa? Disebabkan ibu bapa tertipu. Tipu daya syaitan pada ibu bapa berlaku di mana? Ketika kita hantar anak mengaji, kita sudah berpuas hati. Anak kita khatam Quran, kita buat kenduri pulut kuning. Bagi tahu, goh, oh anak I khatam Quran, you know. Datanglah makan pulut kuning. Lepas jamu pulut kuning, otak dia pun kuning, tak faham apa dah. Bagi kita kemuncak. This is the climax of everything concerning Islam. Itulah tipu daya syaitan pada ibu bapa sekarang. Kita rasa anak khatam tu dah hebat. Padahal saya puji. Tapi puji saya sekadar ini. Dia baru langkah awal. You should not stop there. It is only the beginning. Tapi ramai merasakan that is the climax. Syaitan tipu kita di sudut khatam itu. Sebab itulah kita tak berjaya didik remaja hari ini. Kalau berjaya pun akademik sahaja. Akademik sahaja. Kita bangga, oh cemerlang akademik. Oh dia nak pergi Amerika lah. Dia nak pergi Ukraine lah. Dia nak pergi Sydney lah. Monash lah. Tapi akhirnya roh dia macam mana? Jangan silap di situ. Sekadar khatam Quran, jangan seronok. Tuan-tuan dan puan-puan. Langkah awal. Jangan seronok bila anak khatam Quran. Maksudnya jangan seronok sangat. Kita dah ada pengalaman di Malaysia. Khatam. Ada bapa yang ustaz. Tiba-tiba anak jadi Kristian. Ini isu besar di Malaysia. Dan bila saya selidik baru saya sedar. Sebab anak ini dia hanya mengaji. Dia tak faham. Dia know nothing about Islam. Tiba-tiba setiap hari dihentam Islam mereka nak baca. And they could not answer. They could not answer. Oh tengok. Uthman bin Affan baca Quran dulu.
Maksud apa? Mengapa dia bakar? Dia buat konspirasi tentang Quran. Ada benda-benda dia masukkan. And these kids read those messages and they could not defend Islam because they could not answer because they do not know how to answer. The strength is not there. They don't have the strength. Tak ada penangkis. Jadi bila orang serang tak ada penangkis, kena jatuh. Murtad jadinya. Wal'iyadzubillah. Ini amat saya bimbang. Umat huruf ini membimbangkan saya. Umat asyik huruf. An-in-un, ban-tin-bun, tan-tin-tun, abata saja, ha'. Umat ini akan jatuh terlentang. Yang saya kata umat huruf, tapi tak faham apa. Be careful. Be careful, ya, insyaAllah. Jadi Nabi ajar macam mana? Dekati Quran dulu dan memahaminya serentak. Kata Ibnu Mas'ud sehingga terhasil sebagai contoh. Seorang remaja namanya apa? Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi gelar beliau apa? Turjumanul Quran. Turjumanul Quran. Abdullah bin Abbas penterjemah Quran. Maksudnya dia faham Quran keseluruhannya. Dan tuan-tuan tahu, ketika baginda Nabi alaihi salatu wassalam wafat, berapa umur Abdullah bin Abbas? Ketika Nabi wafat, berapa umur Abdullah ibnu Abbas? 13 tahun. 13 tahun sudah faham seluruh Quran. Itu remaja zaman Nabi. Kita 13 tahun, dia faham Angry Birds. Speed of light, ya. Malaikat dicipta daripada nur. Ada berkaitan dengan cahaya. Nabi SAW ketika diisra' dari kota Mekah pergi ke Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Disebutkan Nabi menaiki kenderaan borak. Borak berasal dari bahasa Arab barakah. Barakah ni kilat. Lightning, kilat. Barakah tu kilat. Dari barakah lahirlah borak. Satu kenderaan selaju kilat. Dan bahasa hadis mengatakan kelajuannya sekali dia lompat, nun jauh mata memandang. Just one jump, it is already at the horizon over there. Sekali dia melompat, nun jauh mata memandang. Laju betul. Itu baru barakah, lightning. Lightning, the speed of lightning is not the speed of light. The speed of lightning is a little bit slower than the speed of light. Tapi itu pun hadis dah sebut. Sekali dia lompat, punya cepat. Nun sejauh mata memandang. Mengisyaratkan bahawa ada kelajuan seperti itu. Apatah lagi kelajuan yang kita sebutkan kelajuan cahaya. Saintis hari ini mengatakan kelajuan yang paling laju. Ini mungkin ada perubahan kemudian. Tapi hari ini kelajuan yang paling laju ialah kelajuan cahaya. Dan kelajuan, bila Quran sebut tentang kelajuan, dia guna beberapa ayat. Antaranya surah As-Sajdah menceritakan tentang malaikat yang urusannya antara langit dan bumi. Dan sehari perjalanan malaikat, iaitu dicipta dari cahaya itu, menyamai 1000 tahun kamu. Itu kelajuan. Ada berkaitan dengan cahaya. Jadi boleh kita terokai. Walaupun berhati-hati, kita tengok ayat dan sebagainya, kita tengok tafsiran macam mana, tapi ya, ada berkaitan sedikit sebanyak di situ, insya-Allah. Jadi boleh kita manfaatkan. Ya, insya-Allah. Kemudian yang keempatnya, kita nak kait juga tentang metodologi ini. Metodologi tafsir Al-Quran menggunakan sains ini. Saya suka jika di rumah kita ada bahan tafsir yang boleh kita rojok. Buat sementara kalau tidak mahir bahasa Arab tak mengapa. Boleh guna tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Sebab tafsir ini dia ada adab dia. Dia ada adabnya. Ada 3 tafsir yang digunakan. Dekat masuk Zuhur dah. Laju.
Ada 3 pendekatan tafsir yang disahkan. Pertama, tafsir bil riwayah. Tafsir menggunakan riwayat. Maksudnya, nak tafsir ayat, kena tafsir menggunakan ayat lain. Mentafsir menggunakan hadis, riwayat hadis. Ini dipanggil tafsir nombor 1. Tafsir kelas atas. Tafsir bil riwayah. Tafsir yang kedua, dia panggil tafsir bil isyarah. Tafsir menggunakan isyarat. Maksudnya, menggunakan ilham. Ini bahaya. Bolehkah orang itu tafsir, aku mendapat ilham daripada ilahi? Ini bahaya. Kamu ni siapa? Aku penjual cucuk kodok dan cucuk badak. You ilham bak cucuk kodok, cucuk badak, okey. Tapi tafsir Quran ni kami tak percayalah. Tapi ada ruang ke? Dia pernah berlaku zaman sahabat. Itu sahabat. Abdullah bin Abbas pernah mentafsir demikian dan Umar bersetuju. Seketika berlaku, diizinkan. Tapi hari ini saya nampak begitu berbahaya sekali. Cuma dalam kitab mengatakan ada ruang. Tapi orang seperti sahabat. Contoh Abdullah bin Abbas yang Nabi gelar terjemah Al-Quran. Kita terjemah Al-Quran kan kita. Kita penterjemah apa? Penterjemah kartun Doraemon. Bukan penterjemah Quran. Tak boleh. Ya. Ini saya buat dalam bentuk analogi untuk nampak ya. Bahaya bil isyarah. Tapi ada zaman sahabat. Yang ketiga. Tafsir big dirayah. Tafsir dirayah. Tak ada nas Quran, tak ada hadis yang menyokong. Tapi kita guna ijtihad, guna otak. Ini haram. Kecuali tidak sembrono. Tidak sembrono artinya kena kuasai bahasa Arab. Ayat ni, apa bahasa Arabnya? Tafsirnya selari dengan bahasa Arab. Yang kedua, tafsir, pandangan, ijtihad tak bercanggah dengan penemuan-penemuan yang diiktiraf. Tak bercanggah dengan ijma', tak bercanggah dengan akidah, tak bercanggah dengan halal haram. Kena ambil kira semua itu, dia ijtihad. Dan ijtihad kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Sebab itu ada ayat Quran contohnya tentang fiqh. Ulama fiqh ada 4 mazhab yang kita terima. Kadang-kadang ayatnya sama, tapi tafsiran ulama tak sama. Ayat sama. Contoh ayat Quran mengatakan wanita yang diceraikan isteri iddahnya salasata quru'. Iddah wanita diceraikan suami. Bukan cerai sebab ataupun perpisahan sebab kematian. Yang diceraikan suami ketika hidup. Iddahnya salasata quru'. 3 quru'. Apa dia quru'? Apa dia quru'? Ada ulama kata 3 quru' ni 3 kali haid. 3 kali datang haid. Ada kata 3 quru' 3 kali datang suci. Suci dengan haid berbeza. Tapi dua-dua tu mazhab yang sah. Sama dengan sains. Ditanyakan tadi kan, kita berikan pandangan. Dia bukan putus. Kalau kita sebut oceanografi seperti itu, kita sekadar memberi satu isyarat bahawa bahasa Al-Quran ini bahasa tentang alam. Dan kita, jika ada orang mengatakan, Al-Quran ini tak selaras dengan sains, kita kata tak salah. Macam mana yang ditemui sekarang sebagai contoh? Dalam bentuk macam itu, sebagai contoh oceanografi, ditemui sekarang ada 2 gelombang. Tapi ini bukan lagi kita katakan putus. Dia tafsir dirayah. Dia bawah naungan tafsir bidirayah, ijtihad, pandangan diizinkan. Sebab penemuan ini penemuan yang kuat. Dan jika adalah penemuan-penemuan lain kita tak bimbang. Sebab apa? Sebab dia akan terjadi dalam bentuk, sebab kita katakan penuh keyakinan ini daripada Allah, ini daripada Allah. Kita tak bimbang. Tapi yang kita yakin, jika penemuan itu tepat, sah, muktabar, tak dapat dilawan lagi, dia mesti selari dengan Quran. Mesti. Sebab ini daripada Allah, ini juga daripada Allah. Kita tak bimbang. Akhirnya dia akan selari. Akhirnya. Dia pusing macam mana pun, akhirnya dia akan selari. Sebagai contohnya, pernah satu ketika bila kita ambil ayat Quran tentang kejadian insan embriologi. Dikatakan prosesnya ialah bermula dengan tulang ataupun daging dulu. Tulang ataupun daging dulu. Sains ketika itu menemui satu hakikat bercanggah dengan ayat Quran. Tapi kita tak bimbang. Tak apa. Tapi kemudian ditemui satu lagi penemuan, selari dengan Quran. Jadi macam mana pun, pusing macam mana pun, jika sains itu betul, dia janji Allah. Kami tunjukkan. Kami. Dan Allah akan tunjukkan akhirnya selari dengan Quran. Itu janji Allah. Lepas itu kita tak bimbang. Sebab jaminan itu daripada Allah. Jaminan daripada Allah. Semua metodologi kita kena betul. InsyaAllah ya. Okey. Tuan-tuan perempuan, boleh kita berakhir